إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, hari ini 4 Ramadan 1436 Hijrah bersamaan dengan 21 Jun 2015. Kita berkumpul untuk membincangkan berkenaan dengan hikmah Ramadan dan pedoman Rasulullah SAW dalam berpuasa. Saya ingin meminta maaf sedikit atas kelewatan kerana masih lagi ada kesan jet lag ya. Walaupun dah lama duduk kat sana, tapi bila dah lama tak pergi, walaupun duduk sebelah hari, balik agak nampak macam besar juga kesan ni lah kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita ada sekitar 1 jam insya-Allah untuk bincangkan satu tajuk yang agak besar. Cuma apa yang ingin saya lakukan ialah saya cuba untuk memilih beberapa bahagian ataupun cuba untuk menyatakan konsep dalam perbincangan ini, iaitu pertama berkaitan dengan hikmah Ramadan dan yang kedua berkaitan dengan pedoman Rasulullah SAW dalam melaksanakan as-siyam ataupun puasa. Sering kali kita ditanya sama ada oleh orang Islam ataupun orang yang bukan Islam tentang hikmah ataupun tentang wisdom agaknya dalam bahasa Inggeris, sesuatu amalan yang kita lakukan. Contohnya mungkin, kenapa solat 5 waktu? Okay. Yang lebih dahsyat lagi, kenapa subuh 2? Kenapa asar 4, zuhur 4, maghrib 3 dan isyak juga 4? Kenapa tak semuanya 2 belaka? Contohnya kan. Okay. Ataupun kenapa tidak subuh tu dalam keadaan kebanyakan manusia berada dalam apa dia panggil lah, ketinggian ataupun high kan. Maksudnya masih lagi bangun tidur dan sebagainya. Kenapa tak 1 rakaat sahaja? Okay. Jadi dalam mencari hikmah ataupun wisdom, amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan ataupun syariatkan kepada umat Islam, kadang-kadang kita akan dapati ada orang yang agak melampau. Okay. Mungkin dia akan letakkan sembahyang subuh tu 2 kerana mata kita 2, contohnya kan. Okay. Jadi benda-benda gini kita dapati para ulama rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa hikmah itu bukanlah satu benda yang hikmah itu, okay, pertama pasti ada. Okay, kita kena letakkan dalam minda kita bahawa hikmah ada. Hikmah, wisdom ataupun tujuan utama sesuatu amalan ibadah dalam Islam, kita kena letak dalam minda kita pasti ada. Okay, selepas itu, apakah hikmah tersebut? Apakah hikmah untuk solat? Apakah hikmah untuk puasa dan sebagainya? Yang ini kita perlukan dalil untuk menentukannya. Kita tak boleh hanya apa dia panggil lah, kita duduk sebentar meditasi kan untuk menghadirkan hikmah. Hikmah puasa ialah kita fikirkan sekejap, fikir, lepas tu kita pun sebut hikmah dia ialah sekian. Okey. Kita kena cari dalam Al-Quran, cari dalam hadis Nabi SAW, apakah hikmah yang sama ada tersurat ataupun yang tersirat dalam sesuatu amalan. Itu caranya. Okay, jadi kita risau berkenaan dengan hikmah ini. Kalau ada setengah pihak yang mendakwa hikmahnya ialah, hikmah bagi amalan ini ialah A, B, C, okay, sedangkan itu bukannya hikmah. Okay. Dan masyarakat kita juga masyarakat lain, masyarakat Islam yang lain, biasanya kita suka kepada benda yang mistik.
Betul tak? Jadi kalau puasa tu dikaitkan dengan benda-benda yang mistik, kan, contohnya mungkin nak menjangkau rahsia Allah, kan. Puasa ni menyebabkan kita boleh menjangkau rahsia Allah. Kita dah dengar tu pun dah rasa macam tak betul, kan. Tapi mungkin bagi setengah pihak, benda tu akan jadi satu benda yang menarik, mistik, pelik. Okay? Dan itu yang disukai oleh masyarakat kita. Kadang-kadang diminta doa untuk Lailatul Qadar. Dan kita pun bagi doa apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Dia mungkin akan mengatakan, Ustaz, doa tu semua orang dah hafal. Jadi saya nak satu doa yang special, kan. Kita pun kalau kita bagi satu doa yang pelik, yang dia tak pernah dengar, ustaz-ustaz dia pun tak pernah dengar, kan. Jadi dia akan merasakan ini satu keistimewaan. Sedangkan pada kita sebenarnya, umat Islam, keistimewaan itu adalah pada mengikut ataupun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Kita mulakan dengan bahagian yang pertama, iaitu hikmah Ramadan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita sebut hikmah, bukanlah satu benda yang susah nak dicari. Kita tengok sahaja dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan ataupun dengan puasa, kita akan dapati Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okay, kat sini sebenarnya hikmah puasa dalam bulan Ramadan telah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita tengok ulama tafsir, mereka akan mengatakan perkataan la'alla. Ada tak la'alla kat sini? Supaya, kan? Okey, supaya la'allakum tattaqun. Perkataan la'alla memberi maksud apa yang disebut sebelumnya akan menghasilkan apa yang disebut selepasnya. Okey, yang disebut sebelumnya ialah puasa, siam. Okey, siam. Siapa yang buat siam, dia akan dapat la'allakum tattaqun, dia akan dapat takwa. Okey. Artinya siapa yang puasa tapi tak bertakwa, maksudnya apa? Dia puasa dengan kita tapi dia tak bertakwa. Dia masih lagi mengumpat, dia masih lagi maknanya melakukan syarr. Kan, kita akan baca nanti ada hadis yang mengatakan, ya baghiyash syarri aqsir, wahai orang yang ingin melakukan keburukan, berhentilah daripada melakukan keburukan. Tapi kita tengok, kalaulah kita tengok sama ada diri kita, okey, ataupun orang yang bersebelahan dengan kita, puasa tapi makin puasa makin pemarah. Makin puasa makin apa? Makin apa? Makin mengumpat, kan. Makin puasa tak ada kerja, kan. Nak makan, maknanya kalau waktu breakfast hours pukul 10 tu dia tak makan, dia pun pegang telefon dia, telefon canggih pula tu, kan. Dia buat apa? Segala Twitter, Instagram, Facebook dan apa yang ada ni digunakan, dia manfaatkan tapi untuk syar, untuk mengumpat. Dia nampak orang buat kerja, dia ni datang kelas tapi buat sini-sini macam tu, kan. Okay. Dia saya bagi perhatian dia buat, macam mana? Tapi dia berpuasa, sama sahur dengan kita, kan, sama subuh dengan kita. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang menyalahi takwa. Apa maksud dia? Maksud dia apa? Boleh tanya, kan? Kita tak boleh tanya, kan? Maksudnya ialah puasa dia bermasalah. Puasa dia bermasalah. Okey. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Contoh lain, kan? Okey, mungkin agak berbeza sedikit. Sesungguhnya solat melarang daripada al-fahsya, kekejian, dan al-munkar, kemungkaran. Kalau ada orang solat tapi dia masih lagi membuat perkara yang keji, ataupun dia membuat perkara yang mungkar, artinya apa? Solat sama dengan kita, saf yang pertama. Ya, kalau perempuan pula saf yang terakhir, yang lebih afdal, kan. Tapi dia masih buat macam-macam, artinya solat dia ada masalah. Okey. Jadi itu saya sebutkan bukan apa, kerana kita dapati di sini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan
tentang takwa dalam berpuasa. Menekankan tentang takwa dalam berpuasa. Disebabkan itulah saya merumuskan di sini bahawa hikmah Ramadan, ataupun hikmah puasa yang begitu sinonim dengan Ramadan ialah untuk menjana takwa. Untuk menjana takwa. Tinggal sekarang ni kita nak tahu apa itu takwa, dan kita nak tahu cara untuk kita nak mewujudkan takwa. Kalau dah wujud, alhamdulillah, kita nak mengukuhkan lagi takwa dalam diri kita. Okey. Takwa banyak huraiannya, antaranya meletakkan penghalang dan penghadang di antara kamu dan antara apa yang diharamkan oleh Allah, melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Takutkan Allah, beramal dengan wahyu, redha dengan sedikit serta bersedia untuk hari pembalasan, melaksanakan amalan taat dan meninggalkan amalan maksiat. Dan yang kelima ini ialah satu cerita. Okey, nak menghuraikan takwa. Tadi ada 4 definisi ataupun 4 huraian. Sekarang masuk definisi yang kelima, maknanya huraian yang kelima pada muka surat 12, siapa yang ada buku tu. Okey, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah itu takwa? Ubay menjawab, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah memasuki jalan yang penuh berduri? Okey, Umar menjawab, ya. Ubay berkata, apakah yang kau lakukan? Umar menjawab, aku menyingsingkan seluarku dan memerhatikan kakiku. Maksudnya bila jalan tu berhati-hati supaya tidak pijak duri yang bertaburan. Okey. Jawapan Ubay, itulah takwa. Itulah takwa. Maksudnya takwa berbeza tak dengan yang sebelum ni? Kan saya sendiri bila saya perhatikan benda ni, walaupun riwayat ini disebut dengan sirah tamrid, maksudnya riwayat ini ada kelemahannya, tetapi kebanyakan ulama bila nak huraikan tentang takwa, mereka akan bawakan riwayat ini sama ada daripada Ubay bin Ka'ab ataupun daripada sahabat yang lain. Jadi kita cuba melihat kata-kata ulama, dan kita akan dapat merumuskan bahawa takwa ada 2 sudut, ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama ialah praktikal. Kan, praktikal. Okay, dan bila kita sebut praktikal dari sudut amalan itu, takwa maksudnya kita kena buat sesuatu. Bukannya takwa tu kita duduk. Kan, kita, yelah, kadang-kadang orang bila kita tanya dia bila kita beritahu pada dia jangan buat yang ni, dia kata apa? Jangan tengok pada perbuatan saya, kan, hati saya baik. Kan, yang masalahnya ialah kita tak boleh nak tengok hati dia. Sebab tu kita diarahkan untuk melihat kepada perbuatan. Okey. Sudut pertama takwa ialah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Ya, dan kebanyakan para ulama, para pendakwah, mereka akan mengatakan Islam itu adalah buat dan tinggalkan. Itu dia Islam. Islam tu bukan satu teori. Kita faham teori ni, teori Big Bang kan, contohnya. Faham teori tu maka kita orang yang berjaya, tak. Bukan faham teori. Bukannya kita ambil Quran dan kita pun letak di tempat yang mulia kerana Quran hebat. Bukan yang tu, tetapi kita mengamalkan Quran. Okey? Dan Quran penuh dengan perintah dan larangan. Siapa buat perintah, siapa tinggalkan larangan, dia adalah orang yang bertakwa dari sudut praktikal. Okey? Cuma kita, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni kita melebihkan sudut praktikal dan kita seolah-olah mengabaikan sudut kerohanian. Betul tak? Kan, kalau nak solat, kita nak solat seperti Nabi SAW. Kalau kita nak puasa seperti Nabi SAW. Okay, dari sudut praktikal, kita kurang melihat dari sudut kerohanian. Okay, sebab tu Nabi SAW dalam beberapa hadis ada menyebutkan bahawa di kalangan orang yang datang melaksanakan solat, ada yang dapat 100%, dapat semua. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4. Kan? Dan ada yang datang dapat kosong, sedangkan dia solat. Okey, jadi itu satu bahagian yang sepatutnya kita berikan perhatian. Sudut kedua takwa ialah sudut kerohanian. Dan maksud takwa dari sudut kerohanian ialah waspada. Okey, kita wujudkan perasaan berwaspada dalam diri kita, dan kita wujudkan perasaan menghayati, penghayatan. So bila buat bila kita laksanakan solat, puasa bukan hanya rutin. Saya puasa kerana mak dan ayah saya pernah suruh dahulu, dan saya pun meneruskan wasiat ibu bapa saya. Itu je. Apa sebenarnya puasa? Mak ayah suruh.
ustaz suruh, kan? Dulu pernah kena rotan kan, jadi dah terdidik atas dasar seolah-olah macam satu perintah yang kita terima, kita buat kan, macam robot. Itu bukan. Kita kena buat sesuatu kat sini, kita kena ubah sesuatu dalam diri kita, iaitu buat, tetap buat, tetapi kita ubahkan dalam diri kita ada perasaan. Bila buat puasa ni ada perasaan. Okey. Antaranya ialah yang kita sebutkan tadi, menghayati. Puasa perlu dibuat dengan penghayatan. Sebab tu kalau ada orang datang untuk provokasi kita, okay, orang yang tidak menghayati, dia akan balas provokasi. Tidak menghayati dirinya sedang berpuasa, dia akan balas provokasi itu. Betul? Okay? Tapi orang yang bila diprovok, kan, dan dia menghayati puasa dia akan ikut apa yang Nabi arahkan. Falyaqul inni shaim. Hendaklah dia menjawab, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Okey. Baik. Kombinasi dua aspek ini penting, dua bahagian ni, maknanya sudut praktikal kena ada dan sudut kerohanian pun kena ada. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala apabila beliau ditanya tentang taqwa. Talq bin Habib, kalau tak silap saya, ialah salah seorang tabi'in. Beliau menjawab, al-amalu bi ta'atillah, beramal dengan ketaatan terhadap Allah, ala nurim minallah, atas cahaya daripada Allah. Maksudnya pedoman daripada Allah. Nampak? Nak buat sesuatu kena ada dalilnya. Kerana mengharapkan ganjaran Allah, dan buat itu ada perasaan, iaitu kita mengharapkan Allah memberi pahala, kita tak harapkan daripada orang lain. Wa tarku ma'asillah, juga meninggalkan maksiat terhadap Allah. Okey. Ala nurim minallah, tinggalkan maksiat bukan kerana orang tinggalkan, tetapi tinggalkan maksiat kerana ada dalil yang menyuruh kita tinggalkan maksiat tersebut. Okay, bukan macam kita sebut tadi, kerana mak, ayah, suami, isteri, anak, kita malu kat anak kita tak buat. Anak kita tak ada, kan, anak kita pergi sekolah je, macam-macam. Okay, kita tengok dalam Facebook tu, kan. Atas cahaya daripada Allah, kerana takutkan azab Allah. Perasaan mesti ada. Okay, praktikal dan rohani, perasaan. Okay. Dan akhir sekali, Al-Imam, maknanya akhir sekali bukan akhir untuk kelas ni, tapi akhir untuk taqwa, kan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala telah berkata, okay, memberi huraian ataupun komentar terhadap apa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Az-Zahabi berkata, beliau telah menyebut sesuatu yang menakjubkan secara tuntas, secara ringkas dan jelas. Ini kerana tiada taqwa kecuali dengan amalan. Nampak? Nak kata saya orang bertakwa tapi tak beramal, tak boleh. Okey. Dan tiada amalan kecuali jika diisi dengan ilmu dan ittiba'. Kalau nak amal, kena ada ilmu dan ittiba'. Ilmu iaitu mengetahui dengan dalilnya apa semua. Tak hafal tak apa, tapi kena tahu. Belajar, kita dah tahu, lupa dalil tersebut, tak apa. Okey. Dan ittiba' iaitu kita ikut Rasulullah SAW dalam amalan-amalan kita. Semua itu tidak memberi manfaat kecuali dengan ikhlas kerana Allah. Nampak? Nak ikut Nabi SAW, kena ada keikhlasan dalam hati kita. Ikhlas iaitu sucikan amalan tersebut semata-mata kerana Allah Azza wa Jal. Bukannya untuk disebut, bukan riak. Dia meninggalkan maksiat dengan cahaya fiqh, maknanya dengan pedoman fiqh, kerana dia, maknanya bukan untuk disebut, dia buat tu kerana Allah, dan bukannya untuk disebut yang dia tu meninggalkan sesuatu maksiat kerana dia dah belajar. Perasaan tu ada kan kadang-kadang dalam diri kita, kan, masakan kita ni dah hebat, kan, banyak kelas dah kita pergi ni. Kalau ustaz pula dia dah ada apa? Dia dah apa? BA, MA, PhD, Profesor Madya, lepas tu Profesor Adjung, kan? Adjung Adjung dia panggil, ataupun Profesor macam-macam lagi lah kalau dia dekat universiti. Kalau dia dekat luar mungkin Syekh. Bila orang dah panggil Syekh je kan, dia dah rasa macam dia hebat. Perasaan itu mungkin akan memberi kesan. Okay, orang yang datang kelas banyak mungkin merasakan dia tu saya kena tinggalkan maksiat kerana apa? Kerana saya pergi kelas banyak. Jangan buat macam tu. Saya tinggalkan maksiat kerana Allah perintahkan untuk saya tinggalkan. Okay. Ini kerana untuk meninggalkan maksiat memerlukan ilmu tentangnya. Peninggalan itu dilakukan kerana takutkan Allah dan bukan untuk orang itu dipuji kerana meninggalkannya. Ini semua adalah ungkapan ulama kita untuk membersihkan diri kita, maknanya membersihkan hati kita.
buat sesuatu bukan untuk dipuji, buat sesuatu bukan untuk dikatakan kita buat ataupun kita tinggalkan, tetapi buat sesuatu kerana Allah, tak kisahlah orang nak kata apa. Okey. Justru siapa yang berterusan mengamalkan wasiat ini, maka dialah orang yang berjaya, dialah orang yang bertakwa, dan dialah yang akan mendapat kejayaan. Okey. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah jelas tentang takwa. Takwa tu ada dua bahagian, dan sekarang ni kita nak pergi terus kepada amalan yang membina takwa dalam bulan Ramadan. Okey. Kemudian kita akan lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan dan juga secara umumnya. Baik. Pertama sekali, amalan yang membina takwa. Apa dia? Mempergiatkan amalan baik dan menghentikan amalan buruk. Kita kena letakkan set. Dia ada setting kan. Kalau kita biasanya masuk bulan Ramadan, saya tak tahulah, saya pun buat gitu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun buat juga. Alarm buka, tukar tak? Tukar kan? Alhamdulillah kan. Saya ingat saya seorang je kan. Kita tukar alarm kita. Kerana biasanya bangun untuk subuh, tapi sekarang ni bangun untuk sahur. Dia tak ada masa yang sama, dia kena awal sikit kan. Okey. Jadi apa lagi setting ni? Itulah setting yang paling utama sekali. Okey, setting yang paling utama yang tu kita pun tukar, sibuk tukar kan. Okey. Mungkin letak 2-3 jam agaknya kan. Entah tak, takut telefon ni tak bunyi, ataupun bunyi tiba-tiba ada orang silent kan ke, insya-Allah yang kedua bunyi. Ataupun yang ketiga. Betul lah? Ada buat gitu? Saya ingat saya seorang je. Okay. Okay. Baik. Dengan itu, kita kena setting juga kat sini. Kita kena setkan balik semula, susunkan kembali bahawa kita perlu mempergiatkan amalan baik dan menghentikan amalan buruk. Itu setting kita bila masuk bulan Ramadan. Okay, sebenarnya setting tu dah sepatutnya ada dulu kan, tapi kadang-kadang biasalah kan, manusia ni memang dia akan, iman dia naik dan turun. Dan inilah peluangnya untuk kita menaikkan kembali keimanan kita ataupun iman kita. Okey. Sabda Nabi SAW, "Idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuknya bulan Ramadan, akan dibuka pintu rahmat, pintu-pintu rahmat, ditutup pintu-pintu jahannam dan dirantai para syaitan. Okey. So hadis ni memang dah masyhur sangat hadis ni. Okey. Kemudian dalam hadis yang seterusnya ada perkataan tambahan, iaitu antaranya ialah wa maradatul jin, sufidatis syayatin wa maradatul jin. Para syaitan dan pengganas jin akan dirantai. Maradah adalah pengganas, gangster. Sebab tu kadang-kadang huraian ulama kita terhadap hadis ini, bahawa syaitan sama ada dua pandangan. Sama ada syaitan memang langsung tak boleh memberi kesan kepada manusia. Okay? Yang kedua ialah kesan syaitan terhadap manusia berkurangan. Sebab tu kadang-kadang kita akan dengar ada orang masih lagi kenapa? Kena histeria, kena gangguan, masih ada lagi. Okay? Dan sebenarnya kalau histeria tu datang daripada jin yang sengket. Tahu sengket kan? Sengket. Yang miskin. Maksudnya jin yang lemah lah. Kerana maradatul jin, jin yang gangster tu dah dirantai. Okay? Maknanya biasanya kalau dalam Ramadan tu tak kuat sangat, dia punya gangguan pun tak berapa kuat sangat. Okay, jadi mungkin yalah, kalau trainee, maknanya penjampi yang trainee pun boleh hantar je lah dulu kan. Tak payah hantar ustaz-ustaz ni lagi kan. Okay, hantar yang muda-muda tu. Okay. Dan tambahannya lagi ialah wa yunadi munadin, dan akan ada suara yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Okey, wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang yang inginkan kekejian, yang nak buat keburukan, berhentilah. Okey, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, dan Allah mempunyai orang yang dibebaskan daripada neraka pada setiap malam. Okey, hadis ni yang antara yang saya nak tekankan ialah berkenaan dengan amalan baik dan amalan buruk. Kita settingkan dalam diri kita kan, setiap satu benda kita nak buat, scan dulu benda tu kan, scan ni baik ke buruk.
Scan tu bukan scan dengan scanner, tak, scan dengan ilmu kita. Amalan baik ke buruk? Kalau baik, buat. Kalau buruk, jangan buat. Okey, setiap benda kita tengok tu baik buruk, baik buruk, baik buruk, baik buruk. Tu je sekarang ni. Khair syar, khair syar. Itu adalah yang paling utama untuk nak menjadikan kita orang yang bertakwa. Baik. Yang kedua, keazaman teguh yang disusuli usaha. Azam kena kuat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Sekiranya kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Okey. Dan maksud tawakal ialah kita serahkan diri kita kepada Allah dalam sesuatu urusan selepas kita berusaha. Selepas kita berusaha. Okey. Ataupun situasi yang kedua, dalam keadaan kita tak mampu nak berusaha. Betul juga. Dah tak mampu nak berusaha, tak ada dah benda nak usaha. Kan? Maka kita serahkan diri kepada Allah. Tapi selagi mana ada perkara yang kita boleh usahakan, walaupun rasa macam macam apa? Macam tak, bukan tak mampu, macam tak memberi kesan. Okey, tak memberi faedah. Nak usaha ke tidak? Nak usaha ke tidak? Contohlah kan, suara kita tak kuat, ada kebakaran, telefon tak ada, nampak orang jauh sana. Nak panggil ke tak? Kalau panggil tak dengar pun. Nak panggil ke tak? Khilaf ulama kan. Kalau mengikutkan Al-Quran, panggil. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Maryam alaihissalam, lepas apa? Lepas bersalin, apa Allah sebut kepada beliau? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhli. Kan? Goncangkanlah apa? Pokok kurma ni. Kita nak tanya satu soalan lah. Kan orang baru lahir ni, apa dia boleh buat? Bukan lahir operation tau. Dia lahir betul, lahir maknanya biasa, normal. Sakit tak? Orang tak tahu, doktor kata sakit dia sama macam sakit apa dia panggil ni? Bukan buah pinggang. Siapa ada sakit buah pinggang? Lelaki. Siapa pernah kena? Ada tak? Saya saja tanya ni, ada tak? Sakit buah pinggang. Yang apa dia panggil tu? Batu apa? Batu karang dalam buah pinggang kan? Siapa pernah kena? Saya pernah kena. Memang sakit betul. Saya tak tahu apa dia satu hari tu. Tapi tak boleh cerita lama masa tak ada kan. Sakit sangat kan, tapi bila jumpa doktor, dia tumbuk belakang macam tu sikit je kat sini. Okey, dia kata terus, dok, ini sakit batu karang. Okey, dan dia cakap kat saya lah, sakit batu karang ni sama dengan sakit perempuan lahirkan anak. Itu dia cakap, saya tak tahu, saya terima aje. Okey. Nak ceritakan kat sini, selepas kelahiran, biasanya wanita tak ada kudrat, tak ada tenaga. Tapi kenapa Allah suruh juga? Kerana usaha. Usaha kena ada. Usaha kena ada. Kena buat usaha ni. Okey. Jadi kalau ada apa-apa sahaja kita berada dalam mana-mana situasi, kan, kita rasakan kalau aku usaha pun tak ada orang tolong pun, kan? Usaha juga. Kan, lepas tu serah kepada Allah. Itu yang diajar oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW kepada kita. Okey. Kemudian saya bawakan satu ayat kat sini dalam surah At-Taubah. Ayat ini berkenaan dengan peperangan, tetapi kaitannya amat kuat dengan kita, untuk kita pastikan amalan yang baik kita dapat lakukan. Apa dia? Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkannya semangat mereka, dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Faham tak ayatnya? Ini tentang peperangan. Siapa yang nak perang, dia akan ada perasaan nak perang. Bila dia ada perasaan nak perang, dia akan tidur, dia akan berlatih, betul tak? Dia akan kuatkan badan dia. Apa lagi? Dia akan naik kuda, dia akan memanah dan sebagainya. Kalau dia ada perasaan nak perang, okey, dan dia menunggu, kan, dia bersiap siaga, maksudnya dia bersedia, ada panggilan dia akan keluar, betul? Okey. Begitu juga kalau orang yang, kan, nak buat kebaikan, dia akan memikirkan apa dia, sentiasa mencari. Okey. Dia bukannya kalau berlaku satu benda, alamak,
Contohnya tak tahulah benda tu, kan? Ataupun tak bawa duit lah, kan? Ataupun mungkin dia ada duit untuk nak bagi tapi dia tak sedia. Orang yang sentiasa bersedia ni, dia akan ada sahaja, kan, usaha dia untuk nak melakukan kebaikan. Okey. Jadi di sini walaupun ayat ini berkenaan dengan peperangan, sebenarnya boleh saja kita gunakan untuk mengambil satu bahagian bahawa kalau kita nak membuat sesuatu yang baik, kita kena a'addu lahu uddah, kita kena membuat persiapan. Kita kena buat persiapan. Okay, nak puasa kena buat persiapan. Mental satu, kemudian fizikal. Betul tak? Okay. Paling kurang sehari 2 hari sebelum puasa tu kita dah sebut, kan, puasa nak datang dalam diri kita, kan? Barulah senang kita nak berpuasa. Okay. Tapi Alhamdulillah kat Malaysia ni tak ada masalah, kerana udaranya nyaman, sejuk, kan? Sejuk lah kot kiranya. Kerana saya bawa balik dari Mekah, memang sini macam aircon. Ini pun tangan saya sejuk ni, kan? Okay. Kalau kat Mekah tu 48, 50, kan? Memang panas. Balik sini tengah hari saya keluar rasa macam best, kan? Alhamdulillah. Saya pernah rasa Malaysia sejuk, pergi Mekah, bantu balik, kan? Okay. Baik. Yang ketiga, kan? Yang kedua tadi azam. Azam kena teguh dalam diri kita. Okay, kita pastikan benda baik, benda buruk, kena ada azam, kemudian bersegera. Nampak je ada benda baik, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Buat cepat-cepat. Okey. Dan saya nak sebutkan di sini, kita kena jangan tangguh. Kita kalau boleh nak buat kebaikan, jangan tangguh. Kan, nak buat kebaikan, nak bagi sedekah, esoklah. Kan, nak minta maaf, esoklah. Kan, nak ucap apa-apa, kan, nak buat sesuatu lah, ucap terima kasih, tak apalah, esoklah. Okay. Kalau dia mati esok macam mana? Tak dia mati, kalau dia mati hari ni macam mana? Tak sempat dah. Kalau kita mati hari ni, lagilah tak sempat. Betul tak? Jadi benda-benda tu kita kena ambil iktibar, ataupun kita kena ambil peringatan dalam diri kita. Seterusnya nombor 4, berpada-pada dan sedaya upaya. Nak buat baik, jangan semangat terlampau tinggi sangat. Nak bagi sedekah, dapat masuk je 25 hari bulan ni, 21, 4 hari lagi masuk gaji Ramadan punya pasal, keluar semua gaji bagi sedekah. Macam mana? Kita mengatakan, tengok kepada fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Kalau kita ni sedaya upaya kita, maksudnya keupayaan kita untuk bersedekah hanyalah 1/10 daripada gaji kita, maka 1/10 lah kita bersedekah. Jangan kita bersedekah lebih daripada itu. Betul tak? Okay? Jangan pula kita baca satu hadis Nabi SAW, satu hadis, Abu Bakar sedekahkan semua hartanya. Kita pun, saya nak jadi seperti As-Siddiq, kita nak sedekahkan semua hartanya. Tapi bila kita sedekah nanti, kan, 1 bulan tu menyesal. Kan, 1 bulan menyesal. Abu Bakar tak ada masalah. Bukan dia sahaja, keluarga dia pun, dia dah didik, taraktu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kepercayaan kami terhadap apa yang Allah sebut, terhadap apa yang Rasulullah sebut. Okay, Omar sendiri pun mengatakan, lepas ini aku tak akan berlumba dengan Abu Bakar, aku akan berlumba dengan orang lain. Omar bagi berapa? Setengah harta. Okey, orang yang bagi setengah harta pun, tengok yang bagi harta sepenuhnya, dia kata dia tak mampu, pasal dia tak sampai lagi tahap ketakwaan dia tu, ataupun tahap dia panggil istita'ah, kemampuan dia tak sampai ke situ. Okay, jadi kita nak buat kebaikan, tengok apa dia panggil lah, bahasa Melayu kata ukur apa? Ukur baju di badan sendiri. Tengok baju Syekh Sudais, baju dia Masya Allah besar, kita pun nak beli macam tu juga, tak boleh. Tengok nak suruh minum ke apa? Nak minum? Nah, jangan saya lupa, kan? Nah, okey. Baik. Hadis yang saya bawakan di sini, satu hadis yang cukup penting. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Tiada seorang pun yang keterlaluan dalam amalan agama. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Ini mungkin kalau dalam bahasa Arab mungkin agak jelas lah. Dalam bahasa Melayu terjemahan ni mungkin boleh faham atau tak boleh faham, saya tak pasti. Tapi maksud kat sini ialah agama Islam ni kalau kita buat, tak ada masalah, senang.
Tapi kalau orang tu dia buat, dia nak yang pada setiap amalan yang perfect ataupun yang sempurna. Setiap amalan yang sempurna, setiap amalan yang sempurna. Okay, sedangkan diri dia tak mampu lagi. Faham? Diri dia tak mampu untuk sampai ke tahap sempurna dalam setiap amalan, dia akan kalah. Satu masa dia akan jadi putus asa. Diri dia tak mampu, dia akan tinggalkan benda tu. Okay, sebab tu berhati-hati kalau kita ada kawan-kawan yang muda-muda ataupun adik-adik yang muda-muda, kan dia buat benda baik terlampau dahsyat ataupun terlampau banyak, sedangkan dia masih muda. Dia ni biasanya dikhawatiri dia akan jadi apa? Sama ada dia akan naik, dia akan sedang naik. Bila naik ni biasanya setiap yang naik akan turun yang kita takut. Okay, orang yang semangat dia tinggi, dia akan ada satu masa dia akan turun, semangat dia akan lemah. Bila semangat dia lemah, sama ada kepada sunnah ataupun kepada bid'ah. Kalau turun kepada sunnah, tak ada masalah. Tapi kalau turun itu kepada bid'ah, dia akan menjadi orang yang dulunya baik kan, terlalu baik. Sekarang ni dia akan jadi orang yang terlalu jahat, ekstrim dalam jahat. Okey, so berhati-hati. Kalau ada orang macam tu, berhati-hati. Okey. Kebanyakan yang berlaku pembunuhan dan sebagainya adalah daripada orang yang ekstrim dalam kebaikan. Abdurrahman bin Muljim, kan, dia yang membunuh siapa? Yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Kan, dia dihantar untuk mengajar Al-Quran. Ketakwaannya dikatakan sentiasa tak lekang baca Al-Quran. Tiba-tiba dia boleh bunuh Ali radhiyallahu anhu. Nampak tak? Okey, ekstrim akan membawa kepada ekstrim yang satu lagi. Baik. Fasaddidu wa qaribu, Nabi memberikan jalan keluar. Apa? Hendaklah kamu berusaha menepati kebenaran. Usaha menepati kebenaran. Okey. Wa qaribu, dan berusaha menepati kesempurnaan. Okey, wa abshiru, berilah berita gembira. Okey, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah, hendaklah kamu berusaha pada waktu pagi, petang, wa syai'in minad duljah, dan sebahagian malam. Maknanya ada masa untuk kita berurusan dengan dunia dan ada masa untuk kita berurusan dengan akhirat. Okey, jangan semuanya dunia sahaja, okay, dan jangan semuanya akhirat sahaja. Dua-dua tu ekstrim, kita pertengahan. Okey. Yang kelima, berterusan. Wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Dalam Islam bukan dikira banyak sahaja, tetapi dikira berterusan walaupun sedikit. Kalau banyak berterusan, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak boleh banyak berterusan, kita buat sedikit berterusan. Okey. Dan di sini ada satu hadis yang saya bawakan berkenaan dengan orang yang berdoa. Maksud hadis itu akan sentiasa dimakbulkan bagi seseorang hamba itu sekiranya dia tidak berdoa meminta perkara yang berdosa atau memutuskan silaturahim. Itu syarat doa dimakbulkan. Selagi mana dia tidak tergopoh gapah. Okay, kalau dia doanya bagus, tak ada putus silaturahim dan tidak juga mengandungi perkara dosa, doanya akan dimakbulkan. Dengan syarat dia tak tergopoh gapah. Apa tergopoh gapah? Diuraikan oleh Nabi SAW. Orang tu datang berdoa dan dia berkata, saya telah berdoa, aku telah berdoa, tetapi tak nampak doa aku dimakbulkan. Doa banyak ni, doa pergi Mekah, doa balik Mekah, doa kan, dia pergi masjid, doa balik masjid pun doa juga, tak dapat. Akhirnya apa? Dia rasa duka cita dan dia tinggalkan doa. Ini adalah orang yang tergopoh gapah. Jadi kita faham daripada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kita kena buat sesuatu amalan berterusan dan doa kita dimakbulkan. Jangan risau, dimakbulkan dengan salah satu daripada 3 bentuk. Apa dia? Terus dapat, doa dapat terus. Yang kedua apa? Yang kedua, dihindarkan musibah. Yang ketiga, akhirat nanti. Tak dapat, dapat terus pun tak dapat, musibah pun kena juga kan. Akhirat nanti, banyak pula doa ni, banyak pula pahala. Rasa-rasa kat dunia tak buat pahala macam ni, tapi daripada doa kita. Okey. Seterusnya, berakhlak mulia. Untuk memastikan takwa, kita perlu berakhlak mulia. Okey, dan ini mengambil daripada hadis Jibril, daripada hadis Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah merupakan orang yang baik dan menjadi lebih baik dalam bulan Ramadan bila Jibril datang berjumpa dengannya. Nampak tak? Maknanya kita bukannya hamba Allah di bulan Ramadan sahaja. Kita hamba Allah di dalam semua bulan-bulan yang ada ni. Tapi dalam bulan Ramadan lebih baik.
dalam bulan Ramadan lebih baik. Okey. Okey, baik. Yang ketujuh, bacaan Al-Quranul Karim. Kat sini secara ringkasnya kita memang jelas bahawa para ulama menjelaskan, memberitahu kepada kita Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kebanyakan para ulama yang dahulu kan, bila masuk bulan Ramadan, semua kelas dia tutup. Dia buat apa? Dia baca Quran. Dia baca Quran. Dan tahap mereka baca Quran tu tahap apa? Tahap mega saya nak sebut tahap gaban tadi kan. Kalau orang muda tu kata tahap gaban kan. Tahap mega, tahap hebat. Apa dia? 3 hari habis. 3 hari habis. 3 hari habis. Siapa boleh buat begitu, buatlah. Dan kalau boleh, dia sebenarnya boleh buat. Kalau kita tak ada kerja sangat, kita boleh buat. 3 hari habis, 3 hari habis. Okey. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Okey, dan Allah sebut lagi hudan linnas, hidayat kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Okey, maknanya Al-Quran dibaca untuk apa? Untuk apa? Kat sini kita pada ayat ni kita faham Al-Quran dibaca untuk apa? Untuk mendapat hidayat. Yang kedua, untuk membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Furqan. Al-Quran tu kita baca sampai tahap ianya menjadi furqan untuk kita. Baca Al-Quran, keluar kita dah tahu dah mana betul, mana salah. Kan? Macam seolah-olah pakai 3D tu, tengok merah, kalau betul apa, hijau, biru. Kan? Okey? Ni merah, salah. Seolah-olah begitu dah, nampak je semua benda tu. Okey, saya ni macam banyak tengok filem kot kan. Tapi nak ceritakan kat sini, itulah yang kita perlu lakukan kat sini. Baca Al-Quran, satu, dapatkan pahala. Alif Lam Mim. Betul, pahalanya banyak. 10. Zalikal kitab. Berapa dah? 40 dah. Za, Alif, Lam, Kaf kan. Dah 4 dah 40. Al-Kitab berapa dah? Memang banyak. Tetapi yang lebih penting sebenarnya ialah hudal linnas, memberi hidayat kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda. Apa dia? Penjelasan terhadap hidayat. Itu yang kita nak. Kalau baca Quran, dapat seolah-olah Quran tu memberitahu pada kita, ini buat, ini jangan buat. Okey, ini kenapa buat, ini kenapa tak boleh buat. Wal furqan, dan pembeza. Baca Quran kita boleh tengok ini boleh, ini tak boleh, ini boleh. Ini halal, ini haram. Kalau dapat sampai ke tahap itu, maka itulah sebenarnya bacaan yang paling utama terhadap Al-Quran. Orang banyak tanya saya bila saya sebut yang ni, orang kata, ustaz, tapi pahala tak dapat lah ustaz. Kan? Mana pahala tak dapat? Mana pahala Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tak dapat ke ustaz? Nak jawab macam mana? Tak dilema ke kalau ustaz ditanya begitu? Kan? Saya jawab, sebenarnya kita boleh buat dua benda, iaitu baca yang apa dia? Arabnya, dan baca yang Melayunya, terjemahannya. Kita dapat dua-dua sekali. Satu batu dapat tembak dua burung. Kan lebih elok daripada satu batu satu burung. Okey. Jadi itu yang kita cuba laksanakan di sini. Dan sebenarnya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, Nabi dah memang bangsanya Arab. Baca Quran dia terus faham. Kan, kita mungkin kita akan menangis, tetapi kerana imam menangis. Betul tak? Tapi kalau imam tu baca tak menangis, kita pun tunggu bila lah imam ni nak menangis. Betul tak? Kan? So kita kalau bila menangis dia pun kita tengok kenapa menangis. Mungkin bila dia sedih sangat, kita pun sedih bersama dengan kesedihannya. Itu bagus, bukan benda yang tak bagus. Tapi yang lebih bagus lagi ialah imam baca biasa, kita sebab kerana menghayati maksud, bukan menghayati suara. Okey? Ini benda banyak kita kena buat. Antaranya yang saya cadangkan di sini ialah cuba untuk kita ada dalam pasaran ada buku-buku tentang harfiah. Kan, buku belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran secara harfiah. Zalika, maksud dia apa? Itu. Al-Kitab maksudnya apa? Kitab lah, kan? La, tidak. Raib, apa? Keraguan. Fihi, dalamnya. Jadi lepas ni, apa sahaja fihi maksudnya dalamnya, betul? Apa sahaja la maksudnya tidak, betul? Zalika, itu. Punyalah banyak zalika dalam Al-Quran. Kitab, punyalah banyak perkataan kitab dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Dah dapat dah tu. Alladzina yu'minuna
bil ghaib. Ghaib tahu dah kan. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum, apa saja berkaitan razaqna kita dah faham, maksudnya memberi rezeki. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang boleh buat yang ni kan, dia sebenarnya tak lama. Dia dah boleh buat Fatihah kan, dia masuk Baqarah je dia nampak banyak benda dah aku faham kat sini. Okey, habis Baqarah saya rasa satu Quran dia dah faham secara umum. Tapi selagi mana tak buat harfiah ni, kita akan pergi kepada maksud yang umum. Okey, maksud maknawiyah bagus. Bahkan para ulama kita mengatakan harfiah, kalau kita nak terjemah harfiah saja tak boleh. Harfiah ini hanyalah usaha untuk kita memahami Al-Quran sebagaimana orang Arab faham Al-Quran. Okay, orang Arab dengar Al-Quran, dia faham maksud Al-Quran itu secara umum. Detail dia tak mungkin tak tahu kalau dia bukan ustaz. Dia terpaksa tanya ustaz. Okay? Kita nak jadi macam tu, paling kurang. Okay, jangan kita jadi yang macam tadilah kan, bila imam nangis kita pun sebab. Bila imam tak nangis, imam ni tak khusyuk. Kita rasa imam ni tak khusyuk, dia tak nangis. Betul tak? Okay? Kita tak nak jadi gitu. Kita nak usahakan harfiah untuk kita dapat memahami Al-Quran seperti mana orang Arab faham Al-Quran. Lepas tu dah habis yang ni, dan saya rasa tak perlu banyak. Macam saya sebut tadi, habis Fatihah, habis Baqarah, insya-Allah masuk Ali Imran, dah banyak dah kita dah hafal dalam minda kita ni. Dalam otak kita banyak perkataan yang dah ada. Vocab tu dah ada. Okay, dan saya kadang-kadang saya memang terkejut melihat makcik-makcik yang bila ditanya tu dia boleh jawab. Kan? Okay, macam ustaz dekat Negeri Sembilan ada ustaz Cikgu Musa kan, dia ngajar benda ni. Okay, so dia bila test tu memang boleh jawab. Dan surah bukan surah depan-depan, surah tengah-tengah ni. Dalam Al-Quran yang tengah-tengah tu dia baca tebuk kan. Kan tebuk ini apa maksud dia? Dia boleh sebut ini maksud dia begini. Okey. Ayat ni maksud dia apa? Dia boleh huraikan balik semula. Tuan-tuan dan puan-puan, dah sampai masanya dah kita buat sesuatu. Carilah dekat pasaran banyak kan, kalau bahasa Inggeris dia sebut apa? Word by word Al-Quran word by word. Kan? Maknanya yang tu kita gunakan sebagai usaha untuk jadi macam orang Arab. Kerana nak cakap macam orang Arab agak susah kerana kita di Malaysia. Kan memang susah. Kan saya belajar sekolah agama dulu pun tak dapat. Pergi ke Mekah sekejap dia dapat. Dalam 3 bulan tu dah boleh faham. Macam ni sebenarnya mudah lah kan. Tapi dekat sekolah agama tu tak dapat. Kawan-kawan kita pun bila balik tu kita tengok dia tak berapa dapat sangat. Kecuali kalau kita dah berada dalam bi'ah ataupun dalam environment tu. Okay? Jadi kita nak dapatkan environment ni susah. Nak jadi orang Arab macam orang Arab, tapi dengan Al-Quran boleh, dengan cara tadi. Okay? Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ertinya segala jenis lagu perlu ditinggalkan. Dia tak boleh bercampur kan. Quran sekejap, lepas tu lagu sekejap. Quran sekejap, lagu sekejap. Dia tak boleh campur. Contohnya kita nak masak kek kan. Perempuan mungkin nak masak kek nanti kan, nak kena buat apa? Nak kena apa dia panggil? Bukan nak kena ayak. Okey. Perkataan tu sampai sekarang saya suka nak hafal kan. Nak kena ayak. Untuk apa ayak ni? Nak kena buang macam-macam batu dan sebagainya. Tapi boleh tak saya nak kata tak payah ayak lah kan. Ayang tak payah ayak lah, masak terus. Boleh tak boleh? Begitulah lebih kurang kan. Kalau kita campurkan Quran, lepas tu lagu. Quran, lagu kan. Dia jadi bersih ke kotor? Kotor lah. Bercampur tak boleh. Betul. Mungkin ada yang saya nampak lah sekarang ni yang keluar kan. Okey. Biar betul ustaz ni. Takkan kita tak dengar lagu. Kan? Kita nak sebut man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Sesiapa yang tidak, hadis Nabi kan, siapa yang tidak melagukan Al-Quran, dia bukan dari golongan kami. Okey. Satu, ya ustaz, nak melagukan Quran bukan senang. Ya, saya faham. Tapi kita ada satu lagi plan B. Kita dalam hidup sentiasa kena ada banyak plan. Plan A, kita melagukan Quran. Okay. Plan B, kita dengar orang yang melagukan Al-Quran. Sebab tu sekarang ni dalam internet pun dah banyak sangat suara-suara imam kan. Dalam smartphone pun banyak suara-suara imam yang kita boleh download
dan kita boleh dengar mana yang sesuai dengan telinga kita. Ada orang suka Sudais, ada orang suka Shuraim, ada orang suka Mahir Al-Mu'ayqili, ada orang suka Muhammad Ayyub. Betul tak? Dia dengar yang lain dia rasa tak sedap kan. Dia tunggu Shuraim, nak tahu dia sedap sikit. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi pada orang lain ni macam mendata pula. Dia suka yang lain. Yang pentingnya kita cari suara yang sesuai dengan telinga kita. Banyakkan dengar yang tu dengan ada keikhlasan dalam hati kita, nak mencari apa? Nak mencari kebaikan tadi, baik buruk kan? Okey, lagu baik ke buruk? Tak ada kot orang kata lagu tu baik. Kan? Okey, lagu buruk lah. Al-Quran baik ke buruk? Mana ada orang kata Al-Quran tu buruk? Dah jelas dah. Jadi dah sampai masa dah kita buat sesuatu. Tak lama, jangan risau, tak lama kita akan dipanggil apa? Jatuh cinta dengan Al-Quran. Tapi kalau masih kita Quran sekejap, lagu sekejap, Quran sekejap, lagu sekejap, masalah besar kat situ. Okey. Cuma saya dah sebutkan akhir nanti kan, saya dah sebutkan kalau takkan Al-Quran saja ustaz, takkan tak ada benda lain. Jawapan dia boleh. Kita boleh dengar puisi, ataupun bahasa lain nasyid, ataupun bahasa lain lagu, tapi yang tak ada muzik. Cari, bukan tak ada, ada, cari. Okay. So kalau nak juga rehat, kita dibenarkan rehat ya. Rehat maknanya kita dah baca Quran banyak, kita nak rehat sebentar boleh. Tapi dengarkan lagu atau nasyid atau puisi yang tak ada muzik. Dan benda tu banyak sekarang ni. Betul tak? Okay, saya tak nak nyanyikan nanti susah pula kan. Tapi tak apalah. Kan macam carilah, yang penting carilah kan isu Islam ke siapa ke yang tak ada dia panggil apa? Muzik di belakangnya tu. Okey. Lagu boleh digunakan untuk mempertahankan Islam. Okay, saya letak 3 lah. Puisi, lagu, nasyid. Biarkan maksud sama. Okey. Boleh digunakan untuk mempertahankan Islam. Okey. Kalau dalam bahasa Arab, syair itu bila dilagukan kan, dia orang akan panggil nasyid, dan mereka panggil juga ghina kan, maknanya lagu. Sebab tu saya sebut bahawa lagu yang Islamik tanpa muzik boleh digunakan untuk mempertahankan Islam, menghiburkan hati dalam penggembaraan. Okay, so bila kita nak balik kampung nanti, tak apalah dengar kan, tapi kalau boleh yang tak ada muzik lah. Kalau boleh, kalau tak ada arah juga, kena juga dengar yang ada muzik, slowkan sikit lah. Okay. Hiburan di hari raya, hiburan di hari perkahwinan, hiburan semasa khitan ataupun sunat, diselang-selikan dalam percakapan harian. Okay, kadang-kadang dalam cakap pun kita boleh sebutkan sedikit lagu ataupun sedikit puisi, syair, nasyid. Okay. Baik, banyaklah pula kat sini. Okay, saya rasa bahagian pertama pun tak habis ni. Okay, tapi tak apa. Memang yang saya suka tekankan ialah bahagian yang pertama, iaitu tentang hikmah Ramadan, menjana taqwa. Okay, kita teruskan, kita habiskan yang ini dulu. Menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Ini juga satu amalan yang kita boleh lakukan. Dan jangan fikir bila sediakan makanan itu sediakan set yang sempurna. Okay? Walaupun kita bagi satu kurma, dah dikira sebagai apa? Memberikan makan berbuka puasa. Okay. Yang ke-9, mengerjakan umrah. Ini juga antara amalan yang hebat dalam Ramadan, menjana taqwa juga, iaitu buat umrah dalam bulan Ramadan bagi sesiapa yang berkemampuan. Kerana umrah dalam bulan Ramadan menyerupai haji. Bahkan dalam beberapa riwayat, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, ini yang saya rasa agak penting, iaitu bersabar menghadapi provokasi. Kerana biasanya orang yang puasa ni dia kering kan, makanan tak masuk, air tak masuk kan. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang yang sensitif. Betul, sensitif kan. Kalau kereta potong sikit, dia dah alert. Tadi ngantuk kan, bila kereta potong kan, dia dah mula dah potong. Lagi mana tak potong balik tu, dia tak boleh balik beli juadah untuk buka puasa kan. Ada orang macam itulah. Ataupun ada orang yang bila dia tengah buat kerja ni, ada dia di kalangan office, pekerja office tu yang kacau dia sikit, dia akan marah. Kat sini sepatutnya
sepatutnya jika ada orang yang mencacinya atau memeranginya, hendaklah dia sebut saya berpuasa. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Nampak tak? Memerangi ni maksudnya cari gaduh, bukan perang tu maksudnya perang yang betul tu. Tapi maksudnya ialah cari gaduh yang boleh membawa kepada peperangan, pergaduhan. Okey? Maka sebut saya berpuasa, bukan untuk riak, tetapi nak menjelaskan bahawa orang berpuasa tak layak untuk buat benda-benda ni. Saya nak tanya soalan. Orang yang tak berpuasa boleh ke? Orang yang tak berpuasa, kalau ada orang ajak caci mencaci kita pun, saya tak puasa, jom. Boleh tak? Jawapannya, kalau tak berpuasa tak boleh, tetapi kalau berpuasa lagi tak boleh. Itu maksud dia. Okay, jangan faham yang tadi. Okey, baik. Yang ke-11, mengaitkan kegembiraan dengan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Bagi orang yang berpuasa, dua kegembiraan. Bila berbuka, dia akan gembira. Bila berjumpa dengan Tuhannya, dia juga akan bergembira dengan puasanya. Okey? Dan kat sini yang penting ialah kita nak kaitkan gembira dan sedih dengan agama. Bukan dengan emosi kita. Okey? Daripada sini pun kalau datang soalan, orang tanya kepada kita kan, kalau datang soalan, boleh tak Ustaz, hari raya saya menziarahi kubur? Soalan kita, ziarah kubur jadi apa? Jadi sedih. Hari raya hari apa? Hari gembira. Dapat tak jawapan dia? Dapat. Okey, satu lagi. Apa dia, kalau orang ada kematian, wanita yang kematian suami, dia kena bereddah berapa? 4 bulan 10 hari. Lepas tu kena buat apa? Tak boleh eddah lagi lah. Dia tak boleh nak berkabung lagi dah. Tak boleh berkabung. Okey, disebabkan itu kita dapati di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak silap Ummu Salamah, bila dah sampai 4 habis waktu eddah tu, dia minta celak dan dipakai celak. Maknanya dia berhias. Betul? Dan beliau mengatakan, saya tak perlu, tak nak bercelak ni, kerana masih lagi ingat, sedih dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sampai waktu ini sahaja untuk nak bersedih. Faham ya? So kita kena buat macam itu juga. Nak Allah bismillah. Tak apa. Mujahid insya-Allah. Apa dia? Okay, bila kita buat gitu, dia terperanjat lagi, dia nangis. Bismillah. Jadi kita kena pastikan gembira dan sedih kita adalah ikut agama. Okey, antaranya bila kita nak buka puasa, kita nampak anak-anak kita gembira kan, boleh tak kita kata kat dia orang, jangan gembira sangat, jangan, tak boleh. Kita kena tawaduk, tak, masa tu nak memang waktu yang bergembira. Okey, dan juga kalau kesedihan, ada waktu sedih kita sedih. Nak hari raya nanti pun waktu gembira kita perlu bergembira. Kan, bukan tak boleh nak ziarah, tetapi waktunya tak sesuai. Okey, maknanya ziarah kubur. Berdoa sepanjang berpuasa juga menjana takwa. Kan, ada 2 hadis kat sini. Hadis pertama ialah doa yang makbul bila nak buka puasa. Hadis yang kedua, 3 doa yang makbul, iaitu antaranya ialah saya sebutlah kan, doa ibu bapa, doa orang dizalimi, dan doa orang yang doa ibu bapa, doa orang yang berpuasa, dan juga doa yang orang yang mengembara, musafir. Okay, jadi kat sini kita sebenarnya doa kita makbul daripada mula kita berpuasa sampai kita berbuka puasa tu, sahur sampai kita masuk waktu subuh kan, sampai masuknya waktu maghrib. Okey. Okey, dan adalah banyak doa saya sebutkan di sini. 13, berpuasa Ramadan secara berjemaah atau beramai-ramai. Ini juga mendidik kita untuk menjana takwa. Bila puasa ramai-ramai, artinya apa? Kena ada amal jama'i, kena ada konsep berjemaah dalam kehidupan kita. Nak buat sesuatu, buat secara jemaah, lebih berkat. Kan, kalau contohnya nak dakwah, kan, saya dalam satu pengalaman dulu,
nak dakwah, kadang-kadang ustaz ni dia tak boleh pergi beberapa tempat. Betul tak? Betul tak? Ustaz nak pergi merempit, boleh? Dia jadi macam tak kena dia ustaz nak merempit, betul? Tapi kalau di kalangan jemaah tu ada mak rempit, contohnya kan, kan, dia boleh tak membawa mesej ustaz tu kepada kawan-kawan dia? Boleh. Okay? Macam-macam lagi lah. Ustaz nak pergi ke offshore kan, nak pergi mana tah kan, dia mungkin tak boleh nak pergi. Tapi kalau ada di kalangan jemaah yang kerja dekat offshore sana, offshore betul, yang cari gali minyak tu kan, dia boleh bawa mesej ke sana. Itu maksudnya amal jama'i. Okey. Ke-14, hindari kejahatan secara menyeluruh. Apa sahaja bentuk kejahatan, macam tadi kita dah boleh ada kemampuan dengan ilmu kita nak scan antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk tinggalkan. Jangan kata ke tak apalah esok saya nak tinggalkan. Tak, tinggalkan terus. Okay, dan kalau iman kita lemah dan buat, tak apa, lepas tu taubat dan tinggalkan. Dan itu adalah sifat manusia. Kullu bni adama khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesilapan. Okey, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di kalangan yang banyak membuat kesilapan ialah yang banyak bertaubat. Okey, yang ke-15, menghindari kata-kata keji dan perbuatan keji. Nak dalam bulan Ramadan khususnya jangan cakap yang tak baik. Ingat kita dalam bulan Ramadan, jangan sebut yang tak baik, jangan buat yang tak baik. Okey. Antaranya kan, mentohmah, mengumpat, menjadi batu api, menuduh keturunan. Kan? Bila kita bergaduh tu, keturunan dia ni tak betul lah, keturunan ni kan. Dan biasanya kadang-kadang ada orang pertikaikan keturunan Nabi kan. Kita jangan pertikaikan benda-benda tu. Kalau ada nampak dia keturunan Nabi, kemudian tak ada benda yang, tak ada unsur-unsur yang menyalahi, terima je lah, tak ada masalah. Dan siapa yang mengaku dia keturunan Nabi bukan satu prestij sebenarnya. Sebenarnya satu tanggungjawab yang besar untuk dia menunjukkan dia betul-betul keturunan Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi. Okey. Menipu, perbuatan keji, menjadi saksi palsu, membantu kejahatan, bersubahat, melakukan kejahatan, membazir, merokok. Jangan buka puasa, bila buka puasa je, mana abah kat luar buka puasa, buka puasa dengan merokok. Jangan, tinggalkan. Masa ni lah nak tinggalkan rokok ni. Okey. Kerana saya rasa rokok ni satu benda yang ijma' di kalangan agama kan. Bukan agama Islam je, agama Islam, agama Buddha, apa semua yang lain-lain ni, bahawa rokok tu adalah tidak baik. Okey. Menghindari rafath, iaitu jima'. Okay, ini semasa berpuasa. Okay, dan ini semua menunjukkan kesanggupan Muslim menegah dirinya daripada mendekati pasangannya, iaitu jima' melambangkan dia telah mendahulukan kehendak dan perintah Allah berbanding keinginan dirinya. Benda yang halal pun kita tak buat kerana Allah suruh. Ini nak menunjukkan kita bersedia, kesediaan kita untuk buat apa? Untuk menjunjung perintah Allah. Itu kita nak penghayatan tu ada. Okey. Dan saya rasa selesai bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ni saya nak ambil masa sedikit saja nak tekankan beberapa perkara. Boleh sekitar 5 hingga 10 minit insya-Allah berdasarkan masa yang ada. Okey, bahagian puasa, maksud puasa ni apa semua tak ada masalah sangat kan. Cuma saya nak tekankan satu, iaitu istilah puasa erti puasa lah kan. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbitnya fajar hinggalah terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, karangan Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha dan juga Ali Asy-Syarihi. Okey. Ulang balik semula. Apa dia? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Mula daripada bila? Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Okey. Kita akan tengok dalam masyarakat ada beberapa perkara yang menyalahi definisi ini. Okey, pertama apa dia? Pertama ialah kita sebut tadi, tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, makan, minum, mendekati pasangan, okey, maknanya berjimat dan sebagainya lah. Okey. Mula daripada terbit fajar. Kalau terbit fajar ni ertinya apa? Boleh sembahyang subuh. Terbit fajar sekarang pukul apa? 5.41. 5.40 boleh sembahyang subuh tak? 5.41 boleh sembahyang subuh. Okey. Bila kita nak
tahan diri kita. Bermula daripada 5.41. Tapi dalam masyarakat kita akan nampak 10 minit sebelum tu bersedia, betul. Namanya imsak, kan? Menahan diri ni namanya imsak lah. Dalam bahasa Arab, al-imsaku anil mufattirat. Terjemahannya apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu satu hal. Dan saya bawakan di sini kata-kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan dia adalah salah seorang tokoh dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Okey. Boleh, kalau siapa yang ada buku, boleh terus pergi kepada muka surat yang ke-59. Okey. Semasa Al-Imam Ali bin Hajar Al-Asqalani, kan, beliau mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Semasa sampai hadis la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Manusia akan berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Okey, dan melewatkan sahur. Okey. Beliau mengatakan, saya terjemahkan kat sini, ada teks Arab pun ada. Terjemahan dia ialah perhatian di antara bid'ah yang mungkar. Mana bid'ah yang bukan hasanah, bid'ah yang mungkar. Okey, apa dia? Ialah apa yang berlaku di zaman ini. Zaman siapa? Zaman dia. Iaitu melaungkan azan kedua sebelum waktu subuh dengan anggaran 1/3 jam. Berapa minit? 20 minit. Pada bulan Ramadan, di samping memadamkan pelita-pelita yang dijadikan tanda pengharaman makan dan minum. Imsak lah, kan? Okey. Bagi mereka yang ingin berpuasa, ada lampu kat luar, tutup lampu, tengok lampu tutup, tak boleh makan dah. Berapa minit? 20 minit, 20 minit sebelum masuk waktu. Perbuatan ini dianggap satu usaha berjaga-jaga dalam ibadat. Betul? Siapa cakap? Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i. Perkara ini tidak diketahui kecuali oleh segelintir manusia. Zaman tu tak banyak orang tahu. Zaman kita ni semua tahu. Itu je beza dia. Perbuatan ini juga telah menarik mereka untuk tidak melaungkan azan kecuali selepas terbenamnya matahari seketika. Terbenam matahari pukul apa? Maghrib berapa? 7:25. 7:27. 7:27 terbenam dah, semua sekali dah masuk dah. Kan? Dia orang azan pukul apa? Dia takkan azan 7:27. Kalau ikut yang ni kan, zaman Imam Ibn Hajar. Dah terbenam matahari, jangan azan lagi. Tunggu dulu. Takut dia naik balik. Tunggu dulu. Okey. Dah terbenam seketika baru azan. Okey. Untuk memastikan waktu, nak pastikan nak masuk tu kita nanti. Sabar, jangan azan dulu, pastikan dia dah masuk betul. Okey, barulah kita azan. Pada sangkaan mereka. Okey. Dengan ini mereka telah melewatkan berbuka dan mempercepatkan bersahur. Perbuatan ini di zaman Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan perbuatan ini menjadikan mereka melewatkan berbuka. Sepatutnya bila dah terbenamnya terus buka, terus azan. Bukan dah terbenam tunggu sekejap, pergi pasti dulu 2-3 minit baru azan. Tak, terbenam terus buka. Okey. Dan mempercepatkan sahur. Sepatutnya sahur dilewatkan. Tapi kita zaman dia ni, dia mengatakan kita mempercepatkan. Sepatutnya waktu 5:41, kita dah buat 5:31. Tak, dia buat 5:21 lagi. Lagi awal lagi. 5:21 dah masuk waktu dah. Sedangkan 5:41. Okey. Disebabkan inilah kebaikan menjadi sedikit di kalangan mereka. Okey, dan keburukan menjadi banyak di antara mereka. Nampak kefahaman Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i bahawa benda yang kecil ni kalau tak ambil perhatian, dia akan menyebabkan benda yang besar. Kerana Nabi mengatakan apa? La yazalun nasu bi khair. Manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan dengan membuat dua benda. Apa? Mempercepatkan buka puasa, melewatkan sahur. Tapi bila kita mempercepatkan sahur, melewatkan buka puasa, maknanya al-khair tu dah tak ada dah. Nampak tak? Kebaikan tu dah tak ada. Benda kecil begini. Okey. Allah jualah yang di pohon pertolongan. Okay, jadi ini adalah antara satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Kan, kita nak imsak boleh, tapi imsak masa bila? Imsak bila dah masuk waktu, iaitu kita imsak. Tapi siapa yang dah makan awal, kan, kata dah pukul 5.30, pukul 5 dia dah makan, 5.30 dia dah habis, dia nak berhenti situ boleh?
Okey, tapi kena ingat, kalau dia bangun 5.31, kan, boleh makan ke tak boleh? Boleh makan. Jangan dia makan tu rasa macam, Allah, puasa aku hari ni puasa yang makruh, puasa yang pahalanya Allah hai. So, isteri aku dia dah makan awal, artinya puasa dia bagus lah kan. Tapi saya punya puasa ni kan, macam puasa yang, yalah, mana tadi letih apa semua, isteri kejut pun tak bangun 5.31 baru bangun nak makan, rasa serba salah, tak makan. Yang penting jangan lebih sampai 5.50 je. Dia sampai 5.41 berhenti. Okey. Itu antara perkara yang saya nak tekankan di sini. Kemudian perkara lain ialah berkenaan dengan solat at-tarawih. Okey, muka surat yang ke-51. Banyak sangat orang bertanya kepada saya tentang solat tarawih. Ustaz, dah solat tarawih, boleh tak solat tahajud? Ni tak boleh. Saya nak jawab kat sini mengatakan solat sunat malam boleh dinamakan dengan nama yang berbeza. Satu, solatut tahajud, solat pertengahan malam selepas bangun dari tidur. Okey, solatul lail, solat sunat waktu malam. Kan, solatul qiyam, solat sunat sambil banyak memperbanyakkan berdiri, memanjangkan berdiri. Qiyamul lail, berdiri malam dengan solat sunat, bukan berdiri gitu. Berdiri dengan melaksanakan solat. Apa lagi? Solatul witr, solat malam sunat yang diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Solatul tarawih, solat penuh ketenangan dan kerehatan. Biasanya disebut dalam bulan Ramadan. Qiyamul Ramadan, berdiri malam Ramadan dengan solat sunat. Ini sebenarnya seperti apa? Fadlan, lan, baba, kan? Apa lagi ya? Nampak tak? Doktor, ustaz, berapa orang kat sini? Oh, ada 5 orang dah. Tak kan? Berapa orang? Seorang je. Tapi dilihat dari aspek yang berbeza. Kan? Kadang-kadang confuse nak jawab soalan ni. Ustaz, saya dah solat tarawih tadi. Okey. Saya tidur, boleh tak saya solat tahajud? Jadi seolah-olah kan, ustaz, saya dah jumpa ustaz tadi, boleh tak saya nak jumpa dengan Dr. Fadlan pula? Kata, apa beza Ustaz Fadlan dengan Dr. Fadlan? Cuma dari sudut yang berbeza sahaja. Nama tu diberikan. Pak Long, belah suami, belah kita Pak Long, belah isteri Pak Chu. Dah jadi 2 orang. Tak kan? Orang yang sama. Okey. Jadi yang pentingnya kat sini saya nak tekankan, terakhir sekali kena solat witir. Kalau boleh, kalau kita rasa nak bangun, jangan solat witir dulu. Okay, dan di sini masuklah sedikit khilaf. Boleh ambil masa sampai pukul 12 sekejap Pukul 12? Pukul 1 ke 1? Nampak? Okay. Kat sini apa? Masuk perbincangan tentang bilangan solat. Ada yang kata 11, tak boleh tambah. Ada yang kata tak ada had, tetapi yang terbaik 11. Kan? So macam mana pun 11 itu memang terbaik di sisi kedua-dua pihak. Okay, jadi katakanlah kan, kalau seorang tu memang dia kata tak ada had, dia ingat semayang berapa semayang lah, 24 boleh, 23 boleh, 33 boleh, 43 boleh kan, kalau dia kata tak ada had. Tapi kalau dia kata 11 rakaat, kemudian dia dah semayang 11 rakaat, malam nanti akhir malam dia terjaga, so nak buat apa? Akhir malam, okey, akhir malam dia terjaga, boleh tak dia sembahyang lagi mengikut sunnah Nabi? Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 11. Okey, kemudian lepas tu dia sembahyang lagi 2 rakaat. Kalau kita nak ikut sekarang ni, pasal tajuknya ialah pedoman Rasulullah dalam berpuasa. Kan, berpuasa Ramadan maksudnya merangkumi sekali melakukan amalan solat malam kan. Okey, jadi terbaiknya adalah 11. Kalau seorang tu dah buat 11, dia boleh tambah lagi 2 lepas tu. Okey, lepas tu ustaz nak buat apa? Takkan tak ada benda lain, benda baik nak buat kan? Ada kadang-kadang orang tanya macam tu kan, apa lagi benda baik? Antaranya baca Al-Quran. Al-Quran tu tak habis-habis kita baca Al-Quran tu banyak-banyak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba lalu sekejap begitu. Lalu sekejap muka surat 45. Dalam bulan Ramadan ni mungkin yang dah lepas-lepas lah, pertama sekali melihat anak bulan, ada bacaan dia. Okey, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini bacaan kalau kita nampak anak bulan. Kalau tak nampak tak apalah kan. Okey. Kemudian niat. Okey, niat kena dibuat pada waktu malam. Jangan buat niat tu lepas subuh baru niat untuk berpuasa. Ini memang kalau buat lepas subuh niat tak sah, kena ganti. Jadi niat kena waktu malam. Kan? Tapi saya rasa ini benda yang dah settle, kan? Cuma satu masalahnya ialah lafaz niat macam mana. Betul tak?
Ada orang kadang tanya, ustaz, macam mana lafaz niat? Kita pun cakap, okey, nak lafaz niat, okey, kita bagilah lafaz. Dia kata apa? Ulang balik. Bila dia kata ulang balik, maksudnya dia tak mampu nak hafal. Saya pernah ditanya oleh pakcik saya sendirilah kan. Dia kata, macam mana niat untuk solat qasar? Nak niat, okey, saya bagi lah. Usalli zuhur, salli fardhu zuhri raka'ataini. Betul tak? Okey. Lepas tu qasran ma'muman lillahi ta'ala. Dia nak kita bagi lah. Tapi dia kata ulang balik. Bila dia kata ulang balik je, saya tahu dah, kalau bagi macam mana pun dia takkan hafal punya. Jadi saya kata macam ni, dalam hati tu apa dia? Dalam hati tu gerak hati, niat, gerak hati apa dia? Solat. Satu. Apa? Zuhur. Zuhur. 4 ke 2? 2. Makmum ke imam? Memang mestilah makmum. Kan dia jawab lah kan. Makmum. Nak buat sekarang ke nak qada? Tunai ke qada kan? Tunai. Buat kerana siapa? Kerana Allah. Betul? Semua benda ni letak dalam hati. Tak payah sebut. Saya kata tak payah sebut pun tak apa, pasal nak sebut tak boleh. Betul tak? Kan? Okay? Jadi sekarang ni kalau dalam mazhab Syafi'i pun niat itu, lafaz niat adalah untuk nak memudahkan. Tapi kadang-kadang kan, untuk sebahagian, mungkin sebahagian kecil ataupun sebahagian besar, lafaz niat boleh menyusahkan kerana kita bukan orang Arab. Kalau itu kalau qasar. Kalau qasar jamak macam mana? Qasran jam'an ilal asri. Siapa boleh hafal yang tu? Qasar dijamakkan kepada asar. Makmuman lagi kan. Takdim, takhir apa semua kan. Okey, yang pentingnya sebenarnya tengok kat sini muka surat 47, wan niyatul qasdu wa hiya azimatul qalbi. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya, dalam apa, seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, niat itu adalah qasad, tujuan hati kita. Hati kita tergerak nak buat sesuatu, itulah dia niat. Dan ia adalah keazaman hati. Bila hati tu dah cekal nak buat sesuatu, masuk bulan Ramadan, bila dah gembar-gembor Ramadan kan, kita rasa nak puasa ke tak? Kita kata nak puasa ke nak? Macam mana? Cekal ke ataupun nak jugalah? Nak juga ke memang betul-betul nak? Itu maksudnya keazaman hati. So bila malam tu kan, dah sibuk dah, esok nak sahur apa? Adakah orang tu dah ada niat? Dah ada niat dah. Dia dah fikir sahur, dah fikir nak kejut anak dia macam mana. Yang ni taklah yang besar sikit kan. Nak kejut macam mana semua. Dah fikir dia alarm dia itu semua adalah bukan saja niat, itu dah jadi perbuatan yang muncul daripada niat yang dah ada, keazaman yang dah ada. Tiba-tiba terlupa nak sebut nawaitu kan. Nawaitu apa? As-sawma, nawaitu sawma ghadin. An ada'i syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Lupa nak sebut yang tu. Macam mana? Sah ke tak sah? Jawapan dia sah, tak ada masalah. Okey. Bahkan Al-Imam Suyuti, mazhab Syafi'i juga, Al-Imam Suyuti bahkan dikatakan antara mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Ini keras sikit lah, tapi kadang-kadang benda-benda yang keras ni kita kena sebut juga. Wa minal bid'ai aydan. Saya tak sebut dia, Imam Suyuti yang sebut. Daripada bid'ah itu adalah was-was dalam niat solat. Itu bukan daripada perbuatan Nabi SAW dan para sahabat baginda. Mereka tidak pernah melafazkan sedikit pun niat solat, melainkan terus takbir. Jadi bila nak sembahyang tu, usalli fardhu zuhri, sebenarnya ikut Imam Suyuti, tak ada dalam perbuatan Rasulullah, tak ada dalam perbuatan para sahabat. Apa yang mereka buat, terus takbir. Kerana bila kita dah pergi ke masjid nak solat, memang dah ada niat dah. Ambil wuduk tadi, ambil wuduk nak tidur ke apa? Ambil wuduk nak solat. Nak solat itu namanya gerak hati untuk solat. Itu namanya niat. Okey, Allah Taala telah berfirman, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah teladan yang mulia. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah berkata, was-was dalam niat solat dan taharah adalah disebabkan oleh kejahilan terhadap agama dan kebodohan pada akal. Siapa sebut? Imam Syafi'i sendiri yang sebut. Tapi masalahnya itulah, kadang-kadang tokoh sebut sesuatu, yang buat adalah pengikut tokoh tu sendiri. Faham tak? Contohnya Nabi larang kita daripada buat syirik. Siapa yang buat syirik? Orang Islam juga yang buat syirik. Betul? Ya? La tutruni, jangan mengangkat aku lebih jangan memuji aku lebih, melebihi hadnya. Kama atratin nasara
Isa bin Maryam. Seperti mana orang Nasrani telah memuji lebih siapa? Isa bin Maryam. Nabi larang tak? Larang. Tapi ada tak orang yang mengatakan Rasulullah mengetahui ilmu Lauh Mahfuz? Ada tak? Memuji Rasulullah, wa min ilmihi ilmu, wa min ilmika ilmu lauhi wal qalami. Di antara ilmu kamu ialah ilmu tentang Lauh Mahfuz dan pena yang menulis dalam Lauh Mahfuz. Sedangkan sebenarnya nak puji je. Okey, tapi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita huraian tentang apa yang kita bincangkan di sini. Lepas dah niat semua, waktu malam tu kita mulakan dengan tarawih. Okey, dan ingat, imanan wa ihtisaban. Siapa bangun Ramadan, bangun tarawih pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, pengharapan. Perasaan kena ada, bukan rutin tak. Seorang Ramadan setting rutin dia malam tarawih tak. Kan dia kena ada pengharapan, keimanan. Okey, bukan terpaksa, bukannya tak mengharapkan apa-apa. Barulah akan diampunkan dosa yang telah silam. Okey. Dan saya dah sebut tadi, terbaik adalah 11. Siapa nak tambah juga mengikut pandangan yang kedua, dipersilakan. Okay, tanpa had. Ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 33. Di kalangan ulama' dulu pun ada yang buat 40 lebih pun ada. Okay? Itu terpulang. Tapi semua mengatakan terbaik adalah 11. Doa kunut. Doa kunut boleh dimulakan seawal malam pertama, boleh juga dimulakan pada pertengahan Ramadan. Dan kita sebagai makmum yang belakang ni, kita aminkan sahaja. Okay? Doa selepas solat witir. Ini kita kena hafal sedikit. Subhanal Malikil Quddus. Selepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Angkat suara. Okey. Baik, sahur macam biasa kita dah huraikan tadi. Kemudian imsak pun dah huraikan. Berpuasa. Okey, dan sama juga hadisnya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa puasa bulan Ramadan dengan perasaan iman, ihtisab. Okey, perasaan keimanan dan mengharapkan pahala, barulah akan dihapuskan dosa. Bukan kerana dipaksa mak bapak, dipaksa suami, dipaksa isteri, dipaksa bapa mentua, mak mentua, kan? Bukan yang tu. Okey. Cuma ada sedikit masalah kat sini, siapa yang boleh untuk tidak berpuasa. Saya nyatakan di sini antaranya lelaki tua yang tidak mampu berpuasa, wanita tua yang tidak mampu berpuasa, orang sakit yang tidak boleh sembuh, wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak. Mereka boleh apa dia panggil, iftar sahaja. Mereka boleh membayar fidyah sahaja. Walaupun ini adalah khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan kena ganti juga dan kena bagi fidyah. Tapi ada setengah seperti Ibnu Abbas dan juga riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan orang yang wanita yang hamil, wanita yang menyusukan anak cukup dengan membayar fidyah. Okey. Kemudian mempergandakan amalan kebajikan di bulan. Maknanya dah masuk puasa tu, buatlah benda baik. Apa sahaja benda baik buat. Okey. Menghentikan amalan buruk dan keji. Memperbanyakkan doa di setiap masa berpuasa, mula daripada puasa sampai terbenam matahari. Satu benda yang nak tekankan di sini, Marwan, Madia, dia masa dah habis tu jadi macam itulah, minta maaf. Qailulah, ini penting. Qailulah di waktu tengah hari. Okey, qailulah. Qilu fa inna syayatin la taqil. Nabi sebut tidurlah sejenak di waktu tengah hari, kerana syaitan tak tidur waktu tu. Dan kita diperintahkan untuk menyalahi syaitan, kan? Antaranya jangan pakai kasut. Kalau kasut satu hilang, pakai satu sahaja. Itu perbuatan syaitan. Okay, kalau nak berteduh, setengah teduh, setengah tak teduh. Ni kena panas, ni tak kena panas. Itu perbuatan syaitan juga. Antaranya ialah yang ni. Sampai waktu tengah hari, sekejap lagi tidur sekejap. Sekejap tu mungkin sejam, mungkin 2 jam, tak apa. Kan? Mungkin 3 jam. Tengoklah. Kan? Sekejap orang lain-lain, kan? Betul tak? Kan? Tapi kita kena ingatkan bahawa kenapa qailulah? Untuk membantu bangun malam nanti. Kan bangun malam nanti, kan tarawih khususnya, kita akan bangun malam tu nak sahur lagi, kan. Ini membantu kita untuk mendapatkan tenaga. Berbuka puasa seperti mana yang dah sebutkan tadi, jelas kan, mula dengan apa, rutab, itu semua saya rasa dah faham. Dan doanya zahabal dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatal ajr insya-Allah. Kemudian iktikaf. Siapa yang mampu iktikaf, ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan i'tikaf di Masjid Haram, Masjid Nabi dan Masjid Masjid Aqsa sahaja.
Kan ada yang mengatakan mana-mana masjid yang jami'. Tak apa. Mana-mana pandangan pun tak ada masalah. Siapa yang kata 3 masjid, dia boleh juga pergi untuk buat ibadat bersama orang yang beriktikaf di masjid jami'. Lailatul Qadar dan 10 malam terakhir, doanya ringkas sangat. Bukan doa yang panjang kan, kena buka ni kan. Malam Qadar tu buka sampai tak tahu maksud. Tak. Doanya ringkas saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita usaha sikit, dalam masa sejam kita dah boleh hafal lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 7 perkataan sahaja. Sejam buat yang ni, jangan ada gangguan lah kan, macam ni kan. Sejam buat dah boleh hafal. Okey, itu yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, jangan kita jadi orang yang dah pagi tu baru tengok matahari. Matahari tak ada apa? Tak ada apa? Tak ada cahaya. Malam tadi malam Al-Qadar. Dah terlambat dah lah, betul tak? Yeah. Banyak orang macam tu kan. Okey, malam tadi malam Qadar. Malam tadi buat apa? Dia malam ni lah buat kerjanya. Maknanya buat ibadat. Pagi esok kalau malam Qadar, alhamdulillah. Kalau tak pun kita dah buat ibadat. Okay, sebab tu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man qama as-sanata asaba lailatul qadar. Siapa yang bangun solat malam sepanjang tahun, tiap-tiap malam dia bangun kan, dia akan dapat malam Al-Qadar. Tapi siapa yang mungkin dia pilih, mungkin terlepas. Zakat fitrah, saya rasa ini antara, tak apalah, ini boleh skip kan, tak ada masalah. Okey, saya rasa dah selesai apa yang saya nak nyatakan secara umum kat sini. Dan sekiranya ada apa-apa soalan nanti mungkin boleh diajukan kemudian, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu, apa yang kita sebutkan ataupun apa yang kita inginkan sebenarnya ialah untuk menekankan 2 aspek yang penting dalam berpuasa, iaitu aspek praktikalnya kan, daripada start masuk Ramadan sampai nak pergi zakat fitrah dan apa semua ni kan. Kita nak tekankan itu secara ringkas. Kita nampak gambarannya di samping penghayatan yang kita tekankan sebagai hikmah Ramadan yang sebenar adalah untuk nak menjelmakan takwa dalam diri kita. Siapa yang habis Ramadan kan dan tidak diampunkan, dia adalah orang yang celaka kan, yang rugi kan, betul tak? Kenapa? Kerana tak ada penghayatan yang dia buat. Okey, so itu yang kita nak daripada huraian tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan amalan kita. Ada sedikit soalan. Amalan dengan apa soalan ni? Amalan dengan sebab hendakkan pahala. Ni soalan dia. Kenyataan. Ke soalan? Tak tahu lah. Mungkin soalan. Maknanya boleh tak kita beramal mengharapkan pahala? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Jawapan dia boleh. Okey, dan orang yang mengatakan siapa beramal mengharapkan pahala, amalan dia tak betul, tak ikhlas, itu adalah masalah sufism. Kesilapan yang berlaku dalam sufism. Sufism hanya nak cinta kepada Allah, tak fikirkan jannah, tak fikirkan nar. Sedangkan dalam Islam, apa dia? Kena fikirkan yang tu. Allahumma inni as'alukal jannah. Kan? Ya Allah, aku mintakan jannah, syurga. Syurga tu pahala lah. Pahala yang paling besar syurga lah. Ya, betul tak? Ya. Wa'udzubika minan nar. Yang itu benda yang perlu ada dalam diri kita. Bila melakukan amalan, takutkan ataupun harapkan pahala dan syurga, takutkan neraka dan seksaan. Itu tak ada masalah. Bahkan itulah kehebatan Muslim. Amalan atas sebab perkara itu suatu perkara baik duniawi, atas sebab mempereratkan silaturahim, tetapi amalan ini tidak mendatangkan pahala kerana tiada dalil. Amalan atas sebab perkara itu suatu perkara baik duniawi, atas sebab mempereratkan silaturahim, tetapi amalan ini tidak mendatangkan pahala kerana tiada dalil. Dia macam ni. Yang saya cuba nak faham soalan ni. Maksudnya apa hukum amalan yang tak ada dalil tapi mempereratkan silaturahim? Betul kan? Agaknya kan? Betul? Tapi saya nak cuba bagi contoh. Contohnya bagi bunga pada isteri, kan? Ataupun bagi kurma kepada pakcik dan makcik kita. Ada tak dalil bila sampai Ramadan sebarkanlah kurma? Ada tak? Tak ada kan?
Kan? Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, secara umum kita boleh buat untuk mempereratkan silaturahim, walaupun tak ada dalil yang umum, tak ada dalil yang khusus, maknanya mengatakan sebarkanlah kurma pada bulan Ramadan, tak ada kan? Tak ada kan? Tapi yang ada ialah siapa man fattara sa'iman, siapa yang memberi makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala orang tu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi termasuk dalam dalil umum tersebut, insya-Allah. Amalan solat tasbih berjemaah. Solat tasbih khilaf di kalangan ulama. Memang ada yang mengatakan tak ada dalam tak ada dalil, ada yang mengatakan ada kan, tapi yang lebih tepat ialah ada, insya-Allah kan. Secara berjemaah tu secara umumnya solat sunat ni kita boleh lakukan secara bersendirian dan boleh juga lakukan secara berjemaah. Secara umumnya begitu. Okey, kalau solat sunat boleh sahaja, insya-Allah. Ada lagi soalan? Apa ni? Setelah mendengar beberapa ceramah dan daripada beberapa ustaz, nampaknya saya masih belum yakin yang mana sebenarnya sunnah. Contoh amalan bersendirian, tarawih 8 campur witir 3. Tidur tarawih 8 campur witir 3 memang amalan sunnah. Okey, cuma caranya 4-4-3 ataupun 2-2-2-2-2-2, akhirnya dengan 1. Okey, dan ada cara-cara lain. Bukan itu saja, ada yang saya tak ingat berapa, 7, 5, kemudian 7. Banyak lagi cara untuk semayang malam. Okey. Tidur bangun tahajud. Tidur bangun tahajud 2. Tidur bangun tahajud. Solat tahajud dinamakan tahajud. Kenapa? Kerana kita tidur terlebih dahulu. Itu namanya tahajud. Kan? Tapi dia juga adalah solatul lail. Ianya juga adalah qiyamul lail. Ianya juga adalah qiyamul Ramadan. Sama aja. Nak namakan solat tahajud itu tarawih pun tak ada masalah. Seterusnya, sebelum azan yang kedua, sunat wudu atau tidak? Sebelum azan yang kedua. Okey. Saya cuba fahamkan kat sini bahawa buat sunat 2. Sebelum azan buat solat sunat 2. Okey, sebelum azan 2 sunat. Solat sunat. Oh, solat sunat 2 rakaat wudu atau tidak? Macam tu? Oh, gitu. Macam formula kat saya suka susah. Okey. Memang sebelum azan ya. Dia macam ni ya. Setiap kali kita ambil wudu, ada solat sunat wudu. Ini amalan Bilal radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar suara ataupun bunyi tapak kaki dia kan, dan Nabi tanya kepada Bilal. Bilal kata, setiap kali aku ambil wudu, aku akan sembahyang 2 rakaat. Tak kisahlah sebelum azan ke lepas azan ke. Azan sunat fajar diikuti dengan fardu subuh, 2 sunat fajar. Okey, selepas azan memang kita galakkan sunat muakkad, sunnah muakkadah. Apa dia? 2 solat 2 rakaat untuk sebelum subuh. Okey. Contoh yang kedua, boleh dikatakan semua masjid buat tarawih 8 atau 20 campur witir. Okey. Ini saya dah sebutkan tadi, ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi semua mengatakan terbaik adalah 11. Okey. Tapi ada khilaf mengatakan ada yang 20 campur 3, bahkan ada yang buat 30, 40. Okey. Tidur qiyamul lail berjemaah tahajud. Tak ada masalah. Kita boleh tidur awal ataupun tidur lewat, tak ada hal. Tapi dibuat kat masjid. Boleh je, boleh. Maknanya kalau contohnya kat masjid, kita dah memang katalah malam terakhir, 10 malam terakhir ni, kita nak tidur dulu, bangun pagi nanti pukul 3 kita nak 3 rapat sampai subuh. Tak sampai subuh lah, sampai sahur. Kan? Nak panjang sikit. Boleh je, tak ada masalah. Okay, tidur dulu, boleh. Kemudian subuh, azan, sunat fajar 2. Bila sampai waktu subuh, okay, azan, kemudian solat sunat subuh 2 rakaat, kemudian fardu subuh. Okay, semua ni adalah sunnah. Okay. Pak ni yang berjemaah tu memang boleh lah kita buat solat sunat berjemaah. Tahajud. Ya, tahajud. Boleh. Boleh. Nak buat sendiri pun boleh, nak buat secara jemaah pun boleh. Bahkan lebih utama buat secara berjemaah, mula dengan imam, habis pun dengan imam. Itu sunnah. Okey, bahkan kenapa kalau kita mula dengan imam, habis dengan imam, walaupun dia tak baca panjang sangat, kita dah dapat pahala seolah-olah 1 malam kita bangun. Kalau kita buat sendiri, dapatlah pahala 2 jam tu kan, 3 jam tu, okeylah juga kan. Tapi kalau kita 2 jam dengan imam, daripada mula sampai habis imam sembahyang malam tu witir, kita dapat pahala 1 malam. Mana lebih elok? Itu lebih elok lagi. Akhir sekali kat sini, selepas solat tarawih dan witir,
Selepas bangun dari tidur, apa ni setelah bangun dari tidur, saya tak boleh baca perkataan, dia tulis solat tahajud, berapakah bilangan rakaat untuk witir yang perlu dilakukan. Okey, kita kena ingat tiada 2 witir dalam satu malam. Sebab tu ulama kita menasihatkan, kalau seseorang tu katalah dia sembahyang dengan imam, dia sembahyang katalah 10 rakaat, dia rasa nak sembahyang lagi kat rumah nanti, kan, masjid tu buat 11 contohnya. Okey, masjid buat 11, dia pun sembahyang subuh, sembahyang 10, dia kata balik dia nak buat lagi, dan dia pula mengambil pandangan yang boleh tanpa had. Jangan sembahyang witir dulu, balik nanti sembahyang apa semua tahajud, barulah sembahyang witir. Okey, kalau tak sempat masa bangun sahur, nanti sembahyang witir 1 rakaat, sahur. Ya, okey. Tapi kalau dah buat sembahyang witir, boleh tak nak buat balik semula? Situ banyak huraian para ulama, antaranya ialah Rasulullah buat 11, kemudian Nabi tambah 2 je. Itu sunnah Nabi. Maksudnya kalau terbangun lepas tu tambah 2 sahaja. Okey. Tapi huraian para ulama, kalau nak buat juga kena genapkan witir itu dahulu. Maknanya bangun sembahyang 1, jadi dia dah jadi 12, barulah tambah akhir sekali dengan 1. Okey, itu huraian para ulama. Tapi saya lebih suka kita berpegang dengan apa yang Nabi buat tadi lah, kan. Maknanya kita buat 11, kan, kemudian nak tambah lagi, tambah 2 cukup. Okey, kalau nak buat benda lain, banyak lagi benda lain yang kita boleh lakukan, antaranya Quran. Ya, silakan. Yang 20 Ustaz, dia 20 tambah 3, boleh ke dia tambah 2 lagi, sebab dalam itu kata 11 saja. Ya, itu pandangan yang kedua, tak ada had. Kalau pandangan kedua tak ada had, dia nak tambah 20 lagi pun boleh. Tak? Okey. Cuma saya menaikkan pandangan kat sini. Ada setengah ulama kata 11 sahaja, tak ada tambah. Ada setengah ulama kata tambah boleh, 11 terbaik. Jadi mengikut pandangan ni, kalau dia dah ikut, katalah dia sembahyang 20, kemudian 3 dia tak sembahyang, dia nak balik kat rumah, tengok dia ada semangat lagi, kan, dia nak tambah 20 lagi, tambah. Tapi last kali 1. Tapi bukan lebih afdal tu mengikut imam sampai habis, itu yang mendapat pahala satu malam. Betul. Jadi kalau kita buat 11 atau 23 pun ikut imam, lepas tu kita tak patut bangun pun kita berzikir atau berdoa juga. Ya, betul. Itu yang terbaik. Saya setuju yang itu memang yang terbaik, saya dah sebut tadi. Cuma kadang-kadang puan orang ni, kan, dia faham tak, kan, dia nak yang lain, dia nak satu, dia nak lain, dia nak yang kedua, dia nak isikan masa dia. Okey, so dia memang terbaik cari yang 11 rakaat. Kita sembahyang 11 rakaat dengan imam tu, dah dapat pahala 1 malam. Lepas tu nak tidurlah, tak ada hal. Okey, kumpul tenaga untuk puasa esok. Tapi kalau terjaga juga, apa dia? Banyak perbuatan lain, iaitu baca Quran. Quran ni banyak lagi nak baca ni, nak ulang kaji ni. Baca Quran yang Arabnya, Bani Tamimnya, kan, dan juga Quran yang Bani Jawa ni lah, kan. Kan? Kena baca dua-dua sekali ni. Itu pun, kalau buat yang tu pun banyak lagi kena buat. Tapi kalau dia kata, Ustaz, saya nak juga solat, kita kata pada dia, kamu ambil pandangan yang mana? Kalau kamu ambil pandangan 11, tambah 2 cukup. Kalau kamu ambil pandangan tak ada had, tak ada had lah, buat lah. Okey? Wallahu alam, dalam bab fiqh ni kita ada keluasannya, maksudnya kita ada fleksibel sikit. Dengan itu saya minta maaf sekiranya mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala alam.